Assalamualaikum, nama saya Nurul Hafizah Izzati binti Muhammad Rafi. Najah وزميل الشيء نور إيزا بنت حميدي. Vanakkam, apa Syekh? Mera naam ni Fatimah Hani Salwa binti Muhammad Zaini Faiz. Negara kita terdiri daripada pelbagai etnik, jadi semua orang boleh hidup dengan harmoni. Perpaduan merupakan satu kekuatan. Pada pendapat saya, perpaduan bermakna semua bangsa dapat hidup dalam persekitaran yang harmoni. Jadi ini bermaksud rakyat dapat hidup dalam keadaan yang aman damai. Sekiranya bangsa kita tidak bersatu, saya percaya bahawa kehidupan kita akan menjadi sukar. Malah negara kita juga mungkin akan jadi huru hara. Lebih-lebih lagi dengan latar belakang kaum kita yang berbeza. Saya rasa perpaduan negara ini merupakan satu perkara yang penting sebab ianya boleh membawa kepada perpaduan negara. Disebabkan kita terdiri daripada pelbagai kaum, jadi semua kaum mesti bersatu padu supaya kita sama-sama dapat membangunkan negara. Malah menjadi sebuah negara yang makmur. Saya berharap negara Malaysia adalah negara yang harmoni. Pelabur asing akan melabur dekat negara kita dengan penuh keyakinan kerana negara kita adalah negara yang harmoni. Jadi, ini menunjukkan bahawa penting untuk perpaduan itu diamalkan dan negara lain juga dapat melihat negara kita sebagai sebuah negara yang stabil, makmur dan juga maju. Okey, setiap kaum ni perlu ada kesedaran bahawa kita ni merupakan satu negara yang berbilang kaum dan terdiri daripada pelbagai kaum yang lain. Jadi jika tiada kesedaran, maka sukarlah untuk kita memahami kaum lain. Baik, faktor utama yang menyumbang kepada perpaduan itu sendiri adalah daripada guru. Guru ni perlu memberi tunjuk ajar kepada murid bahawa semua orang di dalam kelas adalah seperti adik-beradik. Biasanya guru akan melibatkan semua murid dalam semua aktiviti. Tetapi, jika ada perayaan tertentu, guru-guru pasti akan menggalakkan murid-murid untuk sama-sama meraihkan perayaan-perayaan yang ada. Sebagai contohnya adalah perayaan Tahun Baru Cina. Aktiviti-aktiviti ini juga pasti dapat memupuk pergaulan di antara semua kaum yang ada. Antara usaha yang saya lihat adalah melalui sambutan Hari Kebangsaan. Kemerdekaan tanah air merupakan satu warisan bagi kita. Tetapi, kemerdekaan sejati adalah memerdekakan diri dari belenggu kemalasan dan kemunduran. Marilah kita bersama-sama menjadikan kemerdekaan sebenar ini suatu sikap warisan kita. 31 Ogos 1957 itulah tarikh keramat bagi semua penduduk Tanah Melayu pada ketika itu. Tarikh ini menjadi saksi kepada penjajah-penjajah British bahawa Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan negara dan mampu mencorak pentadbiran setanding dengan negara-negara lain. Tangisan kegembiraan mula membasahi pipi rakyat setelah laungan merdeka berkumandang sebanyak 7 kali di angkasa raya. Pemimpin-pemimpin negara sanggup berjuang sehingga titisan darah yang terakhir demi mendapatkan kemerdekaan untuk tanah air yang tercinta. Namun, adakah generasi pada era ini masih mengingati kronologi kemerdekaan Malaysia? Kronologi kemerdekaan negara bermula dengan wujudnya pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Hari Kemerdekaan yang juga dikenali sebagai Hari Kebangsaan adalah hari kemerdekaan rasmi bagi Tanah Melayu. Hari ini ditandai dengan upacara dan perayaan rasmi dan tidak rasmi. Setiap sambutan Hari Kemerdekaan, rakyat Malaysia dari pelbagai etnik bersama-sama akan meraihkan tarikh yang telah dicatatkan sebagai Hari Kemerdekaan Negara. Rakyat Malaysia daripada segenap lapisan masyarakat mempamerkan semangat kekitaan tanpa mengira perbezaan bangsa dan agama. Sempena sambutan Hari Kebangsaan. Sambutan hari bersejarah itu disertai ribuan rakyat Malaysia daripada pelbagai bangsa dan agama yang memenuhi setiap lokasi sambutan di seluruh negara. Di dataran merdeka, lautan manusia termasuk pelancong asing mengambil peluang menghayati sambutan dengan menampilkan semangat patriotism yang diserikan melalui persembahan bertenaga dan berbarisan oleh hampir beribu peserta pelbagai kontijen termasuk daripada sektor awam dan swasta, pelajar serta anggota pasukan keselamatan.
Antara usaha kerajaan yang saya tahu adalah dengan mengadakan sambutan Hari Sukan Negara. Sambutan ini merupakan satu inisiatif Kementerian Belia Sukan dan Negara di mana ia adalah satu langkah proaktif di dalam proses transformasi ke arah mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan ataupun lebih dikenali sebagai sporting nation. Sambutan Hari Sukan Negara diisi dengan pelbagai aktiviti sukan dan riadah untuk memastikan setiap lapisan masyarakat mengambil bahagian dalam meraihkan sambutan tersebut. Semua pihak melalui penglibatan sektor awam, swasta dan rakyat keseluruhannya akan berganding bahu menganjur dan menyertai program dan aktiviti sukan dan kecergasan pada hari berkenaan. Hari Sukan Negara adalah merupakan usaha kerajaan menggalakkan rakyat dalam menerapkan amalan budaya hidup cergas dan sihat, memandangkan peratusan masyarakat Malaysia yang aktif bersukan masih lagi rendah iaitu pada kadar sekitar 40% berbanding dengan 50 hingga 60% di negara maju. Budaya sukan ini melalui amalan gaya hidup cergas dan aktif pada masa yang sama dapat membantu menurunkan kadar penyakit kronik di kalangan rakyat Malaysia. Hari Sukan Negara mampu menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana ketika bersukan, kita akan melupakan warna kulit. Contohnya, kita tidak peduli sama ada rakan sepermainan itu orang Melayu, Cina atau India. Sebelum sesuatu pertandingan dimulakan, kebiasaannya para pemain akan berkumpul di kem latihan dalam tempoh tertentu. Di situlah mereka tinggal, berlatih, makan dan berehat. Pergaulan dan interaksi sesama pemain daripada pelbagai kaum dapat menyemarakkan semangat perpaduan. Badan beruniform merupakan medan yang telah diwujudkan oleh pihak kerajaan bagi membentuk jati diri pelajar yang berlainan bangsa. Semasa menjalankan kegiatan, pelajar yang berlainan bangsa dapat bertoleransi, tolong-menolong dan bantu-membantu untuk menjayakan sesuatu program. Bagai hati gajah sama di lapar, hati kuman sama di cecah. Ahli pasukan beruniform bukan sahaja menjalani aktiviti di dalam sekolah, tetapi juga dalam gabungan beberapa buah sekolah di peringkat daerah, negeri, kebangsaan, malah antarabangsa. Anggota badan beruniform berpeluang untuk berinteraksi dengan anggota dari sekolah lain, bahkan negeri lain sehingga terjalinlah hubungan mesra antara generasi muda yang berbagai latar belakang. Kerjasama mereka akan mencambahkan benih perpaduan, integrasi nasional dan nasionalisme dalam sanubari generasi muda kita sehingga merealisasikan satu Malaysia. Secara tuntasnya, kegiatan badan beruniform berupaya untuk mewujudkan generasi yang berkualiti, iaitu berdisiplin, beramanah, berketerampilan, bekerjasama, bertanggungjawab serta bersemangat kental dan wajar diri. Untuk mencapai pembangunan fizikal dan mental negara, generasi yang berjati diri dan berwawasan merupakan elemen yang tidak ternilai seperti peribahasa, pemuda harapan bangsa, pemudi serikandi negara. Tidak dapat dinafikan, amalan gotong royong merupakan satu amalan yang dapat memupuk jati diri dan negara bangsa rakyat Malaysia. Ia merupakan sebahagian daripada cara hidup atau adat resam dalam masyarakat, khususnya apabila adanya kenduri perkahwinan, perayaan maupun sesuatu majlis. Kini, selepas kemerdekaan atau lebih tepat lagi selepas pengujudan dasar kebudayaan kebangsaan pada tahun 1973, gotong royong telah dimartabatkan sebagai salah satu nilai sosioekonomi kebangsaan dalam usaha pembentukan bangsa Melayu. Pada masa kini, isu-isu yang berkaitan dengan aktiviti gotong royong acap kali diperkatakan. Aktiviti gotong royong mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat. Antaranya adalah amalan gotong royong dapat mewujudkan dan mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan kaum. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dan bagai aur dengan tebing merupakan kata yang dapat dijadikan contoh bahawa nilai perpaduan dan kerjasama itu sangat penting dalam sesebuah masyarakat. Justeru, hubungan silaturahim di kalangan kaum juga dapat dieratkan dengan adanya aktiviti ini.
Gotong royong adalah amalan yang dilakukan oleh masyarakat secara bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan dengan sukarela. Seperti yang sedia maklum, gotong royong merupakan satu amalan yang mulia kerana ianya adalah satu amalan yang membantu antara satu sama lain serta merupakan satu amalan yang dapat memudahkan pekerjaan orang lain. Sekiranya amalan gotong royong ini dipupuk dalam kalangan masyarakat, ianya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Bak kata pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikian juga tentang kerja gotong royong ini, semua orang mengetahui bahawa sesuatu kerja yang besar, kuatannya dan juga belanjanya akan menjadi enteng dan kecil kosnya jika dilakukan bersama-sama. Itu adalah prinsip gotong royong. Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Gotong royong adalah salah satu cara untuk rakyat Malaysia berinteraksi dan tolong-menolong antara satu sama lain. Pada zaman yang penuh dengan teknologi mewah, contohnya seperti smartphone, rakyat menjadi kurang berinteraksi di antara satu sama lain dan kurang membantu antara satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa teknologi mewah mampu menjarakkan hubungan sesama manusia. Secara tidak langsung, ia boleh menggugat perpaduan kaum. Jadi, dengan mengadakan aktiviti gotong royong, kita dapat mendekatkan semua rakyat dan memupuk semangat perpaduan kaum yang utuh serta dapat mengatasi masalah yang mungkin wujud dalam pelbagai kaum. Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan agama yang pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian itu satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Malangnya, aspek berkenaan kian dirobek dari hari ke hari. Sepatutnya kita menjadikan peristiwa 13 Mei 1969 sebagai pengalaman. Entah apa niatnya, ada sahaja yang cuba mencetuskan provokasi terhadap agama, kaum malah kepada institusi diraja. Pada masa ini, kita berdepan dengan cabaran perpaduan yang dibawa menerusi provokasi di media sosial dan kepantasan maklumat yang disebarkan itu boleh menjejas dan menggaguh-gugat perpaduan di negara ini dalam sekelip mata. Segelintir kelompok ini menzahirkan idea yang menongkar fitrah hidup dalam masyarakat maju. Tiang keluhuran dan perlembagaan negara dilanggar dengan selamba sama ada sengaja atau tidak. Perbuatan menghina negara amatlah keji. Melihat perkembangan tidak sihat dengan semakin ramai yang berani menyentuh sensitiviti terutama soal bangsa, agama dan negara. Sebagai rakyat marhain, kita perlu berasa sedih. Sudah lupakah janji nenek moyang kita sebelum mendapatkan kemerdekaan kira-kira 63 tahun lalu hingga nama Malaysia terpahat? Kepentingan sejarah sebagai asas jati diri langsung tidak dipeduli. Rukun negara diperkenalkan susulan peristiwa 13 Mei 1969 yang menyebabkan pergaduhan kaum yang terburuk di negara ini. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian Malaysia. 5 prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Paling tidak dapat diterima, perbuatan itu mewujudkan suasana tidak senang antara kaum hingga rasa curiga mencurigai. Usahlah melakukan provokasi mencabar kedaulatan negara kita. Sayangilah negara dan jagalah keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini tanpa melakukan provokasi dengan sengaja.